saya telah menerima surat daripada Tan Sri Speaker berhubung dengan rayuan di bawah Peraturan Mesyuarat 19 di mana Tan Sri telah tidak meluluskan supaya petisyen saya dibaca atas dua alasan. Yang pertama, tidak terdapat penama yang tidak menandatangani atau meletak cap jarinya di dalam kertas rayuan tersebut. Terdapat juga tanda tangan yang tidak dilengkapi dengan nama dan nombor kad pengenalan. Namun demikian, jumlah petitioners ataupun yang menandatangani petition itu adalah seramai 3,005 orang. Sekiranya ditolakkan 1,000 sekalipun, masih ada lagi 2,005 orang. Ya. Saya rasa bahawa jumlah yang memberikan maklumat yang lengkap adalah memadai. Yang kedua alasannya ialah perkara berhubung akta hasutan dalam rayuan ini adalah sedang dalam tindakan oleh pihak kerajaan dengan pelbagai pihak berkepentingan. Saya tidak menganggap bahawa ini merupakan satu alasan yang wajar kerana petition itu hanya sekadar untuk menunjukkan keprihatinan rakyat yang ingin supaya isu ini dibahas di dalam ataupun dibaca di dalam Dewan. Dan walaupun kita tidak menafikan bahawa pihak berkepentingan dan kerajaan sedang mengkaji persoalan ini, tidak ada sebab mengapa ianya tidak boleh dibaca. Saya rasa Tan Sri cukup arif dan mengetahui bahawa petisyen ini tidak perlu perbahasan, hanya sekadar pembacaan untuk makluman Dewan. Selepas Yang Berhormat hantar kepada saya serahkan kepada Setiausaha untuk buat penelitian selanjutnya di bawah Peraturan Mesyuarat, kalau tak silap saya 19(2)D. Okey. Selepas itu diantar kepada saya apa yang didapati dalam petition yang sebegini tebal. Kerana Yang Berhormat, menurut Peraturan Mesyuarat juga 19(2)D itu, terpaksa saya menotakan dalam petition itu sama ada saya luluskan untuk dibentang dalam Dewan Rakyat atau tidak. Maksud, apabila sudah saya tulis surat kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat sudah baca pun, sebetulnya Yang Berhormat tidak payah berdirilah, karena itulah keputusan saya. Sebetulnya, kerana tidak boleh lagi dibawa, kerana saya benarkan. Tapi oleh kerana Yang Berhormat telah juga berdiri, tak apa. Kalau ada Yang Berhormat punya kopi di depan. Seperti contoh, ini kita cerita pasal format dulu, muka surat 103. Saya dapati dalam 103 ini nama-nama orang-orang yang konon buat petition ini ditulis tanpa tanda tangan. Sedangkan Peraturan Mesyuarat menyatakan bahawa setiap yang membawa rayuan itu mesti menandatangan. Kalau tak pandai menulis, mesti cap jampul. Okey. Itu antara lain. Banyak lagi Yang Berhormat sini bertanda kuning yang tak payahlah saya panjang lebar baca. Jadi kalau Yang Berhormat mau tahu secara terperinci, jumpa saya nanti di anti-chamber bila-bila Yang Berhormat punya masa lapang. Okey. Itu soal format. Nanti dulu Yang Berhormat. Itu mengenai dengan soal format. Ini soal pokok, substantif. Benar Yang Berhormat bahawa suatu ketika dahulu Perdana Menteri tidak lama dahulu membuat pengumuman bahawa akta hasutan ini sama ada dimansuh ataupun diubah kepada satu akta yang panggilan baru dan sedemikiannya selaras dengan kehendak semasa. Selepas itu baru-baru ini juga Yang Berhormat Perdana Menteri telah membuat kenyataan akhbar di luar Yang Berhormat. Yang Berhormat buat kenyataan akhbar yang menyatakan bahawa kerajaan sekarang ini sedang menimbang secara terperinci mengenai dengan maklum balas kepada semua rakyat Malaysia. Dan lagi satu Yang Berhormat, Yang Berhormat pernah juga bangkitkan perkara ini dalam parlimen ini. Nanti dulu, terlampau banyak rujukan Yang Berhormat, pasal terlampau tebal juga rayuan ini. Pertanyaan berhubung kedudukan Akta Hasutan 1948 ini juga telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Shah Alam melalui pertanyaan lisan bertarikh 3 November 2014 Isnin, nomor 26,
dan telah dijawab oleh menteri yang berkenaan kepada 17 orang ahli-ahli Dewan juga yang bertanya serupa. Jadi bermakna apabila sesuatu masalah itu telah dijawab, ianya tidak bermakna sudah berjawab. Jadi pendirian kerajaan adalah seperti begitu. Jadi kalaupun format yang berhormat itu saya luluskan, tidak semestinya bahwa perkara ini juga saya benarkan sama ada dibaca ataupun dibahas. Karena dalam peraturan Masyuarat 19 tidak ada begitu peruntukan yang berhormat. Cuma kalau saya terima pun paling-paling saya kata diluluskan untuk dibentang, lepas itu diletak di atas meja menteri, ataupun bandel ini saya antar kepada menteri dalam negeri ataupun menteri yang bertanggung jawab untuk meneliti hak tahsutan. Itu tindakan yang saya buat dan saya telah pun buat keputusan seperti apa yang saya sebut sebentar tadi. Silakan. Baik, terima kasih Tan Sri. Saya rasa Tan Sri pun menyedari bahawa pada hari yang saya serahkan kepada Setiausaha Dewan pun dia yang terima. Lepas tu dia kata Tan Sri pun ada kat dalam, silalah serah pada Tan Sri direct. Lalu maknanya kalau Tan Sri nak sebut bahawa dari segi prosedur itu tidak betul, dari sudut itu ianya adalah tidak begitu tepat. Yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya minta maaf atas kekurangan adanya nama-nama yang tidak bertanda tangan. Tetapi seperti mana yang Tan Sri sendiri sebut, ianya begitu tebal, ya? Dan ketebalan itu adalah semuanya tanda tangan orang-orang yang ingin supaya isu ini diselesaikan dan akta hasutan itu sendiri dimansuhkan. Ianya hanya sekadar untuk menzahirkan keprihatinan yang supaya kerajaan juga boleh mengambil kira apabila persoalan ini dipertimbangkan. Maka saya tidak memahami mengapa sekiranya seperti mana yang dikatakan oleh pihak kerajaan sendiri bahawa mereka ingin pertimbangkan dan mengambil pandangan daripada semua pihak. Maka apa salahnya sekiranya petition itu dibaca dan seperti mana yang Tan Sri sebut, tanda tangan dan sebagainya diserahkan kepada menteri supaya ianya turut diambil kira. Saya ucapkan terima kasih Tan Sri kerana membenarkan saya bercakap. Terima kasih Tan Sri. Masalah. Begini perbezaan di antara saya dan timbalan-timbalan saya, kedudukan kami yang duduk di sini dengan yang berhormat yang duduk di bawah sana. Kami tidak ada agenda beyond what is provided by peraturan masyuarat. Tetapi saya tegaskan di sini dengan maaf sambil saya senyum. Mungkin hal yang berhormat apabila membangkitkan isu perkara begini, asal saja dapat publicity, sudahlah. Bermakna ya nanti dulu salam, duduk dulu salam. Tan Sri itu niat jahat. Duduk dulu salam. Tan Sri niat jahat tu Tan Sri. Saya harap Tan Sri tarik balik lah. Tak boleh lah macam salam, tu. Duduk dulu salam. Yang mentafsir peraturan masyuarat ada speaker. Ada seorang speaker di House of Commons, Sylwin Lloyd mengatakan, a speaker is a law upon himself. Meaning apapun yang saya sebut itu, saya tidak mempunyai sangkaan jahat yang apa-apa. Itu perbezaan kita. Jadi maka tugas saya ialah semata-mata untuk tengok tafsir peraturan masyuarat. Selepas itu, saya buat keputusan. Jadi oleh kerana saya benarkan yang berhormat berdiri pun sekarang ini kita berinteraksi, itu pun mesej yang berhormat telah pun sudah sampai sebetulnya. Kena akan dapat liputan sudah ni. Yang berhormat sebetulnya terpaksa minta terima kasih kepada saya. Okey, masih.